Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Muhammad Azizi Rahim dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 19 Jun. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak mengambil maklum pindaan ke atas garis panduan pengendalian COVID-19 di Malaysia dan sedang meneliti tata cara kemasukan ke Sarawak bersama Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. JPBN menerusi kenyataan media turut memaklumkan pihaknya juga memantau perkembangan semasa situasi COVID-19 bagi menyelaraskan tata cara bagi mereka yang ingin pulang ke Sarawak dari luar negara dan melakukan transit di Semenanjung. Menurut jawatankuasa itu, sehingga keputusan lanjut dibuat, semua pengembara dari luar negara harus mematuhi arahan terkini yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Mengikut tata cara terkini, semua pengembara dari luar negara yang tiba ke Malaysia adalah diwajibkan untuk menjalani ujian RT-PCR COVID-19. Mereka juga perlu menjalani kuarantin mandatori selama 14 hari, 21 hari jika pulang dari negara India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka dan Bangladesh di point of entry atau destinasi ketibaan pertama atau negeri sebelum dibenarkan untuk meneruskan perjalanan ke negeri lain. JPBN menambah pengembara tersebut juga perlu mematuhi tata cara kemasukan yang telah ditetapkan oleh negeri ketibaan seterusnya. Dalam pada itu, sebanyak 536 kes baru COVID-19 direkodkan semalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 58,570. Manakala 7 kes kematian baru direkodkan, menjadikan angka korban meningkat kepada 373. 3 kematian direkodkan di Sibu, 2 di Bintulu dan masing-masing 1 di Miri dan Tatau, melibatkan warga negara tempatan berumur 70 hingga 84 tahun. Dalam pada itu, pergerakan rentas daerah dan kontak rapat setelah menghadiri upacara pengemubian saudara terdekat di daerah Sri Aman merupakan punca jangkitan salah satu kluster daripada 2 kluster yang diisytiharkan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak semalam. Menurut JPBN, kluster Kampung Sungai Agas merupakan kluster komuniti yang dikesan melibatkan beberapa buah keluarga di sebuah penempatan di Kampung Sungai Agas Lama, Jalan Matang Kuching. Jangkitan dilaporkan telah merebak dalam kalangan ahli keluarga dan kontak sosial. Kes-kes positif di Kampung Sungai Agas Lama dan 16 individu telah dikesan positif COVID-19 termasuk kes indeks. Dalam pada itu, kluster Jalan Sungai Tapang merupakan satu kluster di tempat kerja yang dikesan melibatkan sebuah syarikat pemeriksaan swasta di Jalan Setapang Kuching. Kluster berpunca dari pergerakan sosial dan kontak rapat dalam kalangan pekerja dan ahli keluarga kes. Sejumlah 31 kes telah dikesan positif COVID-19 termasuk kes indeks. Sementara itu, satu kluster iaitu kluster Sungai Duan Mukah telah diisytiharkan tamat dan 93 kluster masih aktif. JPBN turut mengambil keputusan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di 15 lokaliti melibatkan 6 lokaliti di Matu, 3 di Igan, 2 masing-masing di Sri Aman dan Meradong serta 1 masing-masing di Sebauh dan Sibu. Manakala PKPD di kuartus pekerja kem Gabung Trading Sdn Bhd, Tatau dan Rumah Unya Jamu Akrab Sekerang Sri Aman dilanjutkan dan PKPD di 11 lokaliti ditamatkan. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud telah melengkapkan 2 dos suntikan vaksin COVID-19 di Pusat Perubatan Normah Petrajaya. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh Astana Negeri Sarawak, yang di-Pertuan Negeri telah menerima dos pertama pada 17 Mei lalu. Dalam kenyataan tersebut, Tun Pehin Sri Abdul Taib turut berkongsi pengalaman semasa proses vaksinasinya yang berjalan lancar. Beliau turut memberi penghargaan kepada petugas barisan hadapan yang bekerja keras dalam memerangi wabak COVID-19. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Negeri menyeru agar rakyat Sarawak mendaftarkan diri sebagai penerima vaksin bagi memastikan proses imunisasi di negeri ini dapat selesai menjelang Ogos nanti. Sementara itu, pengamal media di bahagian Bintulu tidak ketinggalan menerima suntikan vaksin masing-masing. Proses pemberian vaksin COVID-19 kepada pengamal media yang turut melibatkan 15 kaki tangan RTM Bintulu itu diadakan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dinner World Bintulu.
Rata-rata penerima vaksin yang ditemui bersyukur menerima vaksin dan ini memberi keyakinan kepada mereka untuk terus menjalankan tugas di lapangan. Lega lah sebab dah lama ditunggu because pekerjaan kita sebagai media sentiasa berada di lapangan, berada di kawasan risiko memang perlulah untuk divaksin terlebih awal. Perasaan bisa gagal, ngau korang teruja. Laban lama udah ngantek serta asal itu aku gagal mak nanti laban asal itu megah hari pengada aku sama aku nerima dos pertama. Perasaan happy sebab dah lama dah tunggu. Jadi untuk pesanan untuk orang kat luar ya, jangan takut untuk vaksin. Belum daftar ya, cepat-cepat daftar sebab tu untuk kita semua lindung diri, lindung semua. Kepada semua masyarakat kita haruslah bersama-sama menyedarkan diri kita sendirilah untuk mengambil vaksin ini untuk kesejahteraan negara kita. Jadi apa yang diharapkan kepada orang ramai agar semuanya jangan rasa takut untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 ni kerana ianya taklah rasa sakit. Mereka antara 1,312 individu yang menerima suntikan vaksin jenis Sinovac dos pertama di PPV Dinner World berkenaan. Bermula sekarang sehingga penghujung Ogos merupakan tempoh kritikal bagi Sarawak dalam menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Mengapa ia dilihat kritikal? Ikuti laporan yang disediakan wartawan Rosita Ampong. Sarawak mahu 2.2 juta rakyatnya telah divaksin sebelum Ogos berakhir. Statistik semasa mencatatkan peratusan pendaftaran setakat ini kira-kira 69% atau 1.4 juta berdaftar. Daripada jumlah itu, 23.7% atau 484,869 individu telah divaksin. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Hari Jamaluddin semasa lawatan ke Sarawak pada Mei lepas memberi jaminan penghantaran secara besar-besaran vaksin ke Sarawak bermula awal Jun dan berterusan sehingga Ogos. The first few weeks in Mei, jumlah vaksin yang datang ke Sarawak memang terhad. Tetapi mulai dari tempoh hari apabila datang 400,000 lebih vaksin, nampaknya vaccination sudah ada dan dengan itulah mereka telah bersiap sedia untuk menjalankan program. Ketika ini, pendaftaran bukan lagi masalah di Sarawak kerana pemberian vaksin boleh dibuat secara manual melalui pendekatan hybrid. Cabarannya kini di peringkat pelaksanaan khususnya bagi para petugas dengan sasaran suntikan 50,000 dos vaksin sehari seluruh negeri. Because in Sarawak, this is going to be a very challenging task. We are going to vaccinate tidak kurang dari 2 juta rakyat Sarawak yang layak. And that covers the area bigger than as big as West Malaysia. And some are the very interior. Semua aset, fasiliti awam dan logistik tentu sekali akan dimanfaatkan termasuk pengangkutan darat, sungai dan udara untuk memaksimumkan vaksinasi khususnya melalui program outreach ke pedalaman. Mengambil contoh di bahagian Seri Aman, 5 lokaliti dijangka menggunakan perkhidmatan doktor udara, 27 pengangkutan sungai dan pengangkutan darat untuk 37 lokaliti. Program vaksinasi ini mesti berjaya dan mesti dipercepatkan supaya pembangunan negara kita tidak ketinggalan. Dengan adanya komuniti kelompok, semua sektor ini akan dapat kembali berfungsi secara bersamaan. So, sekurang-kurangnya harapan saya adalah pada penghujung tahun ini. Ogos ditetapkan untuk Sarawak mencapai 80% imuniti kelompok. Proklamasi darurat akan tamat pada 1 Ogos, manakala tempoh Dewan Undangan Negeri Sarawak sudah pun berakhir. Ini bermakna pilihan raya negeri Sarawak perlu diadakan jika darurat tidak disambung. Oleh itu, tempoh kurang dari 3 bulan dari sekarang dilihat agak kritikal untuk Sarawak menjayakan program imunisasi COVID-19 dalam memenuhi keperluan undang-undang dan semestinya untuk kepentingan kesihatan awam. Oleh itu, ia menuntut komitmen semua pihak termasuk masyarakat keseluruhannya. Rosita Ampong, RTN.
Penerima vaksin yang berhasrat menyertai program derma darah disaran berbuat demikian selepas 7 hari disuntik vaksin COVID-19. Ketua Unit Perkhidmatan Transfusi dan Bank Darah Negeri Sarawak Dr. Muhammad Masrin Mat Zahrin berkata ia bagi memastikan tiada kesan sampingan semasa menderma darah. Untuk semua jenama jenis vaksin sama ada Pfizer, Sinovac serta AstraZeneca boleh layak menderma darah 7 hari selepas pemberian vaksin. Sekiranya tiada kesan sampingan ringan lah. So jadinya boleh jika develop macam contohnya demam yang ringan atau macam ada lengur-lengur dan sebagainya 7 hari selepas sembuh. Walau bagaimanapun jelasnya, individu yang mengalami kesan sampingan teruk dalam tempoh 7 hari selepas disuntik, golongan itu adalah tidak dibenar menderma darah. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita pada program derma darah bersempena Hari Penderma Darah Sedunia di Dewan Majmah Tunku Abdul Halim Mud Adzam Shah, Kompleks Islam Sarawak, Kuching. Dalam pada itu, Dr. Muhammad Masrin memaklumkan bersempena sambutan Hari Penderma Darah Kebangsaan yang diadakan secara maya hari ini, turut diumumkan penderma darah dan penganjur derma darah di negeri ini yang paling aktif akan diumumkan dan diberi penganugerahan. Pelbagai pengisian secara maya dijadualkan seperti ceramah kesihatan bagi mengalukan orang ramai hadir ke Pusat Tabung Hospital Umum Sarawak. Sekian berita pagi Sarawak. Pastikan anda sihat dan bukan dalam status berisiko ketika hadir mendapatkan vaksinasi. Bersama kita wujudkan persekitaran selamat untuk semua. Saya Muhammad Azizur Rahim. Jaga diri. Salam hormat.